Salam sejahtera kepada rakan-rakan yang disayangi dan pensyarah yang dihormati. Kami dari kumpulan 13 ingin membentangkan fahaman kami terhadap tajuk yang diberikan iaitu hegemoni Barat. Sebelum memulakan perbentangan, adakah anda tahu apa itu hegemoni Barat? Hegemoni merujuk kepada dominasi iaitu kepimpinan negara kota yang telah maju mendominasikan negara lain. Hegemoni perkataan berasal dari bahasa Greek. Dalam hubungan antarabangsa, hegemon, pemimpin, menentukan politik negara bawahannya melalui imperialisme budaya, misalnya bahasa, birokrasi, sosial, ekonomi, pendidikan, pemerintahan untuk memformalkan dominasinya. Hegemoni memberi kesan ataupun impak yang agresif dalam pelbagai bidang, terutamanya politik dan ekonomi. Apa itu politik dan ekonomi? Ekonomi merupakan satu kategori sains sosial yang mengkaji pembahagian sumber yang terhad untuk memenuhi kehendak manusia yang tidak terhad. Ekonomi sesebuah negara meliputi analisa pengeluaran, pengedaran dan penggunaan barang dan perkhidmatan secara efektif. Politik. Politik merujuk kepada kerajaan, tingkah laku politik, korporat, akademik, agama dan institusi lain. Secara umumnya, politik merupakan satu proses dan cara membuat keputusan yang baik dan sesuai untuk sesuatu kumpulan. Ekonomi di Malaysia sebelum hegemoni Barat. Sebelum penjajah Barat masuk ke dalam Malaysia, kebanyakan rakyat tertumpu dalam bidang pertanian, antaranya dalam sawah padi. Sistem barter. Sistem barter merupakan satu sistem ekonomi yang mengamalkan sistem pertukaran barang. Struktur politik sebelum penjajahan. Struktur politik yang lebih mengutamakan raja. Ekonomi selepas hegemoni Barat. Kuasai ekonomi sama seperti menguasai dunia. Hegemoni Barat menguasai ekonomi negara-negara Asia sehingga hari ini. Hegemon iaitu penjajah Barat menambahkan ekonomi komersial seperti perlombongan, penori getah, penternakan dan sebagainya. Sebagai contoh, industri seperti kilang, kopi dan teh juga diperkenalkan oleh penjajah Barat. Mereka menguasai ekonomi negara kita melalui mata wang dan imbangan dagang yang tidak seimbang. Menubuhkan pelbagai penubuhan. Hegemoni Barat telah menubuhkan pelbagai penubuhan yang boleh memanfaatkan negara-negara maju. Penubuhan sebegini ditubuhkan untuk tujuan membahagikan kejayaan Asia Tenggara di antara negara-negara Barat secara tidak langsung, antaranya Kelab Eksklusif dan G7. Mengawal ekonomi melalui syarikat multinasional. Syarikat multinasional Barat beroperasi di seluruh dunia dan ini akan mengurangkan peluang perusahaan kecil dan sederhana (PKS) di Malaysia untuk mencapai satu tahap yang baik. Antara syarikat-syarikatnya adalah Sony, Apple, Nokia, Samsung, LG dan sebagainya. Penguasaan terhadap Institut Kewangan Dunia. Selepas hegemoni Barat, ekonomi dan institut kewangan turut dikuasai oleh imperialisme Barat. Penguasaan sebegini akan membebankan negara-negara mundur dan sedang membangun untuk mencapai ekonomi yang stabil. Seterusnya, ini akan meningkatkan bergantungan negara sedang membangun terhadap negara maju. Antara institut kewangan adalah World Bank, IMF dan lain-lain. Penguasaan ekonomi melalui media. Hegemoni Barat menguasai media, cetak mahupun elektronik. Kepantasan menjana maklumat boleh menjatuhkan dan meningkatkan kualiti kecakapan negara. Media juga dijadikan satu tempat untuk menjana pendapatan yang tinggi. Media-media antarabangsa dikuasai oleh penjajah Barat. Sebagai contoh, Cable News Network, CNN, British Broadcasting Corporation, BBC dan Reuters. Ini menyebabkan pakar media tempatan bergantung kepada mereka untuk sumber dan bahan media. Penguasaan melalui mata wang. Mata wang tempatan nilainya kurang berbanding mata wang Eropah. Oleh itu,
Mata wang mereka diguna pakai di seluruh negara dan keadaan ini menyebabkan pakar-pakar tempatan mencari kerja di negara-negara Eropah untuk mencari kekayaan. Oleh itu, pakar-pakar tempatan akan berkurang dan kecekapan negara kita akan berkurang. Wujudnya persaingan ekonomi. Setelah bidang politik dan tentera, persaingan kedua menjalar ke dalam bidang ekonomi iaitu melalui Marshall Plan versus Molotov Plan. Kegiatan intelijen iaitu CIA versus KGB, teknologi nuklear, teknologi ruang angkasa iaitu astronaut versus kosmonaut dan terakhirnya olahraga iaitu Olympiad. Pelbagai sekatan ekonomi antarabangsa. Ekonomi antarabangsa merujuk kepada kegiatan mengekspor dan mengimport barangan antara sebuah negara dengan sebuah negara yang lain. Terhadap pelbagai aspek halangan antaranya ialah sempadan pedagang, mata wang, dokumen dan bahasa. Menggalakkan pelaburan antarabangsa. Hegemoni Barat secara langsung memberi implikasi terhadap ekonomi tempatan. Secara langsung, ia telah menggalakkan pelaburan antarabangsa. Ini akan membantu negara kita untuk meluaskan pasaran antarabangsa. Ini juga secara tidak langsung akan meningkatkan taraf hidup rakyat dan membantu untuk meningkatkan persaingan antara industri perdagangan. Oleh itu, ini membantu meningkatkan mutu dan kualiti barangan yang dihasilkan oleh negara tempatan. Politik selepas hegemoni Barat. Mewujudkan blok-blok Barat. Sesudahnya Perang Dunia Kedua berakhir, muncul dua kekuatan inti sebagai pemenang perang iaitu US dan Uni Soviet. Kedua-dua kuasa besar cuba mengamalkan ideologi politik masing-masing melalui blok komunis dan blok US. Ini menyebabkan pengaruh kedua negara semakin besar setelah Perang Dunia Kedua berakhir, terutamanya dalam bidang politik. Menjadi kekuatan besar dalam politik dunia. Setelah tamatnya Perang Dunia Kedua, kekuatan tentera, politik dan ekonomi kedua negara ini tidak dapat ditanding negara-negara lain. Meskipun kedua negara sama-sama tergabung di pihak sekutu saat Perang Dunia Kedua. Oleh itu, negara-negara kecil masih bergantung dan masih didominasikan oleh hegemoni Barat. Wujudnya dua ideologi yang berbeza. Uni Soviet menganut ideologi komunis sosialis, sementara Amerika Syarikat menganut liberal kapitalis. Komunis sosial lebih kepada penjajahan tentera dan liberal. Kapitalis lebih kepada demokrasi. Ini menyebabkan berlaku perubahan politik dan ekonomi negara krisis setelah tamatnya Perang Dunia Kedua. Wujudnya konsep mencari teman. Politik mencari teman ditempuh dengan cara apapun di antaranya dengan memberi bantuan berdiplomasi dan invasi tentara. Persaingan di segala bidang antara blok Barat, Amerika Syarikat dan blok Timur, Uni Soviet mewujudkan Perang Dingin, Cold War. Menggalakkan Perang Dingin, Cold War. Sebab utama wujudnya Perang Dingin adalah persaingan yang kuat antara kuasa-kuasa besar. Perang Dingin dimulai saat masing-masing kubu mendapatkan kawan. Awal Perang Dingin ditandai dengan didirikannya Pakta Pertahanan NATO, North Atlantic Treaty Organization oleh blok Barat yang beranggotakan 12 negara. Mewujudkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) ialah sebuah pertubuhan antarabangsa yang dibentukkan di San Francisco, California selepas Perang Dunia Kedua tamat. Matlamat utamanya adalah untuk menggalakkan perulangan pertikaian yang hebat, menegaskan hak asal manusia, menjamin rasa hormat terhadap undang-undang antarabangsa serta memperbaiki taraf hidup penduduk seluruh dunia. Ini juga ditubuhkan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa. Wujudnya konsep kuasa veto. Kuasa veto merujuk kepada hak yang diberikan kepada sesuatu kumpulan untuk menolak sebarang keputusan undang-undang yang diluluskan oleh beberapa ahli yang lain. Kuasa veto ini hanya dinikmati oleh kuasa-kuasa besar sahaja.
Di bawah perlembagan Amerika Syarikat, presidennya mempunyai kuasa veto ke atas sebarang undang-undang yang diluluskan oleh Kongres. Meningkatkan sikap nasionalisme. Dilihat dari globalisasi politik, pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis kerana pemerintahan adalah bahagian dari suatu negara. Jika pemerintahan dijalankan secara jujur, bersih dan dinamis ditentukan mendapat tanggapan positif dari rakyat. Tangkapan positif akan berupa rasa nasionalisme terhadap negara menjadi meningkat. Dapat menikmati ideologi baru dari kuasa besar. Keadaan sebegini memudahkan manusia berhubung. Oleh itu, ia memudahkan anggota negara menjalin hubungan diplomatik dan menjalin kerja sama dalam pelbagai ideologi, dan ini menggalakkan rakyat kedua-dua negara menikmati pelbagai keistimewaan. Ini juga akan meningkatkan pelbagai idea-idea inovasi dalam pemerintahan. Kesimpulan, melalui hegemoni Barat yang begitu kuat sama ada ekonomi dan politik, kita dapat lihat Barat seolah-olah telah berjaya menguasai dunia tanpa sempadan. Melalui perkembangan teknologi yang begitu hebat, penjajahan ini tetap akan berlaku walaupun tanpa kehadiran mereka di kalangan negara-negara dijajah. Arus globalisasi yang kita hadapi hanya membenarkan satu budaya dan satu gaya hidup. Orang yang tidak menerima dianggap ketinggalan zaman. Hanya yang mempunyai kekuatan dan jati diri mampu bertahan daripada arus ini. Terima kasih.